Jingle bell, jingle bell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda. Tak terlambatlah untuk saya mengucapkan selamat menyambut hari Christmas ataupun hari Natal yang menyambutnya semalam. Hari ini bersama dengan saya Fazi Fuad dan juga saya Sofia Nur Solihatul. Kalau anda saksikan hari ini kita warna bertemakan sambutan hari Natal. Warna merah. Dan saya pasti ramai yang berada di sana menghabiskan hari cuti itu bersama dengan keluarga, berlancung dan sebagainya. Terima kasih menonton MHI. Dan pastinya saya nak tanyalah ke Rafat sebab awak sempat untuk melancong. Balik kampung. Bercuti. Bagaimana tinjauan awak di Perak sambutan hari Natal ni? Okey, bersempena dengan sambutan hari Natal ditambah pula dengan cuti persekolahan. Mula-mula kerana trafik, saya nak kongsikan di sini memang sesak lah. Memang sesak lah. Saya rasa bukan saja waktu persekolahan, hari cuti dan sebagainya. Satu Ahad pun sesak jugalah kan. Tapi hasil tinjauan saya di kampung saya dekat Dermaga Serai Perak, memang ramailah orang mengambil kesempatan bersama dengan cuti Christmas untuk beriadah bersama-sama dengan keluarga mereka. Dan itu pandangan saya di kampung. Sofia yang tidak balik kampung sebab dia tak di kampung. Dengan ceritanya awak mengambil cuti Christmas, awak pergi membeli belah. Betul. Di pusat membeli belah saja. Dan saya ingatkan pusat membeli belah ni akan kosong lah, tak ada orang. Tapi adakah benar-benar saya betul-betul silap? Sebab dah ramai orang balik kampung, jam. Jadi shopping mall memang tak ada orang lah? Tak ada. Memang padat. Ramai lagi? Padat-padatnya. Saya macam rasa terkejut dan juga pada masa yang sama risau lah kan sebab peningkatan kes dan sebagainya. Tapi meriah sangat meriah. Sesak di mana-mana pun 6 jam untuk awak pulang daripada Ipoh ke Kuala Lumpur. Semalam saya bertolak pukul 5 petang, saya sampai rumah 11 malam. Biasanya 3 jam je. Semalam dah tambah 3 jam lagi, 6 jam sampai rumah. Okey. Saya rasa cuaca pun main peranan juga. Jadi kita buat tinjauan dulu kat sini. Di Kuala Lumpur pagi ini menunjukkan tiada takat hujan, sama di Kuching, Kota Kinabalu, Labuan, Kangar, Petaling Jaya. Nampaknya semua negeri memang cerah, tetapi Kuantan sahaja yang ada takat hujan. Kalau kita lihat keadaan cuaca di sebelah pantai timur lah, saya percaya masih lagi berlaku hujan di sebelah pagi dan juga di sebelah petang. Dan hasil daripada tinjauan cuaca ini menyebabkan ada beberapa tempat lah yang berlakunya banjir. Contohnya kalau kita lihat di akhbar berita harian, gelombang ketiga banjir landa Kelantan dan juga Terengganu. Biasanya gelombang ini yang pertama, kedua, tetapi diramalkan ada gelombang ketiga ni, Sofia, yang berlaku di sebelah pantai timur ni. Ya, dan jalan hubungan pun ada kawasan yang terputus. Pada masa yang sama anda boleh lihat takat banjir menaiki paras lutut ya. Dan juga di sini di Kuala Krai, Bah 4 kali banjir, 7 daerah di Kelantan terputus elektrik sebab banjir juga. Ya, ini antara kata kekangan yang dilalui oleh penduduk-penduduk di kawasan-kawasan ini. 63 lokasi dalam 7 daerah di Kelantan terpaksa tinggal dalam keadaan bergelap, bukan saja naik air tapi gelap juga, Fad. Itulah dia, disebabkan berlakunya banjir dan juga tergujur di sebelah pantai timur khususnya di Kelantan ini menyebabkan adalah beberapa tempat yang tidak ada bekalan elektrik. Dan saya ada terbaca juga di antara mereka yang tinggal di sebelah Kelantan ini, mereka ni daripada PPS dah pulang ke rumah. Tapi apabila dah pulang ke rumah, takat air itu makin lama makin naik semula dan menyebabkan mereka terpaksa berpindah semula ke PPS. Betul. Dan dengan itu di Kelantan dan Terengganu makin buruk, hampir 12,000 penduduk terpaksa berlindung di 123 pusat pemindahan sementara. Dan kami mengharapkan, kita doakan pada hujung tahun ini, memang kita takut ya, sejak tahun 2 tahun lepas lagi setiap kali hujung tahun saja kita melihat benda perkara yang sama berulang. Dan kita harapkan keselamatan juga dijaga pada masa yang sama. Ini menunjukkan antara infografik berkaitan persiapan yang perlu kita ambil untuk menyiapkan diri kita. Dan di sini sebelum banjir ni seperti ketahui tempat PPS, simpan dokumen yang penting di kawasan yang selamat dan semestinya tutup suis utama dan letakkan alat elektrik di tempat yang tinggi. Itu sebelum banjir. Dan semasa banjir anda kena waspada, sentiasa peka dengan amaran hujan berterusan dan juga kejadian air pasang besar, dan seterusnya anda kena peka juga dengan arahan daripada pihak berkuasa dari semasa ke semasa dan kena berpindah awal sebelum laluan terputus untuk anda nak pulang ke rumah. Dan yang terakhir sekali, bawa ubat-ubatan dan juga dokumen-dokumen penting semasa banjir tersebut. Nanti kita risaulah kan, ketika banjir baru nak cari dokumen, baru nak cari ubat-ubatan dan sebagainya, takut hanyut dan sebagainya kan. Jadi persiapan harus dijaga untuk anda semua. Sebelum, ketika dan selepas. Selepas juga sangat penting bagi mereka yang mungkin ada tersimpan makanan dan sebagainya. Jangan simpan, sebab pencemaran makanan juga boleh berlaku. Dan pakai sarung tangan dan kasut boot semasa operasi pembersihan ini untuk mengelakkan sebarang kecederaan dan sebagainya. Sebab kita tahu kan apa yang berada di sebalik dan sebagainya. Kita harapkan agar bagi keluarga yang ada anak-anak kecil juga berjaga-jaga kerana kata
aksiden, kemalangan boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Ya, sambil-sambil kita nak mengingatkan kepada anda semua berkaitan dengan situasi banjir yang berlaku di tempat anda. Kita juga nak ingatkan kepada anda semua virus COVID-19 semakin hari semakin meningkat juga. Walaupun kata daripada Menteri Kesihatan kita, Datuk Seri Zulkifli kata untuk bulan depan, untuk bulan Januari berkemungkinan kadar penurunan COVID-19 dijangka akan berlaku. Tetapi sekarang ini juga kita harus waspadalah tentang penurunan COVID-19 ini. Betul, penurunan akan berlaku tetapi peningkatan juga boleh berlaku juga. Jadi kita bersiap siaga dan pastinya kita ada banyak info yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Jadi rajin-rajinlah kita untuk mendapatkan informasi yang terkini. Okey, sebab semalam hari Natal kan, kita nak meninjau juga bagaimana bagi mereka yang menyambutnya, adakah persiapan ataupun orang kata sambutan itu meriah atau tidak. Kita terus bersama dengan siapa? Ini dah artis yang sangat-sangat terkenal lah. Siapa lagi kalau bukan Datuk Francisca Peter. Okey, jadi terus saja kita nak bersama dengan Datuk. Selamat pagi. Selamat pagi. Datuk, Merry Christmas. Merry Christmas. Terima kasih, thank you kepada semua yang menyambut Hari Christmas, Merry Christmas, dan kepada semua yang bercuti, selamat bercuti. Wow. Ya, untunglah siapa yang bercuti tu kan. Kita terpaksa bekerja. Okey, Datuk Francisca nak tanya semalam macam mana sambutannya meriah tak? Ahli keluarga semua datang ke rumah ke ataupun Datuk Fran yang pergi ke rumah saudara? Kita actually tiap-tiap tahun pun keluarga only first, hari Christmas Day, keluarga always kita makan, lepas gereja kita balik rumah makan tengah hari, dan lepas tu buka hadiah and all that for the kids, semua children. Then after maybe second day maybe kita akan pergi jumpa kawan kita, but this year sebab COVID lah, kita jaga sikit lah. Takut sikit. Yelah. Hari ini hari yang kedua kan untuk sambutan Christmas. Jadi hari kedua. So, masihlah bersama keluarga sikit, but adik lelaki saya, Michael, dia duduk di US. Tahun ni dia tak sempat balik. So, tahun lalu adalah dia balik kejap ada. Jadi itu saya rasa untuk tahun ini, sambutan Christmas tahun ini saya rasa lebih bermakna lah kan, sebab adik dah dapat pulang ke pangkuan, balik ke Malaysia menyambut perayaan bersama-sama. Okey, nak tanyalah kepada Datuk sendiri kan, untuk sambutan Christmas tahun ini, saya nak tahu tentang dari segi makanan-makanan bersepeda. Saya pun nak tanya. Awak ambil soalan saya lah. Saya baca fikiran awak. Sebab saya, kalau raya Aidilfitri, memang kita ternanti-nantikan makan-makan contoh ketupat dan sebagainya kan. Tapi Christmas pula ni. Actually bertahun-tahun bukan kita, ada orang pernah tanya juga macam one last station lah, but kita ada tanya makan ayam Belanda. Ayam Belanda. Turkey. Okey. Bukan kita, maknanya ini bukan kita punya culture. Okey. I think Turkey pun I think only macam tahu, maybe it came here like maybe kita punya trend maybe started only like maybe 30 years ago ke 25 years ago kan. Boleh beli kan ayam Belanda, you can get frozen one dekat supermarket kan. But kita tak semestinya, selalu orang tanya, I say no, not really. I tahu I boleh roast turkey, tapi I don't do it macam all the time. I've done it maybe beberapa kali sahaja. That is because kalau orang nak makan, dia orang kata I buy turkey lah, you boleh roast tak? I said, okay, boleh, a family. But selalunya, my mother, she sekarang umur dah meningkat, 86, end of this year. Akhir bulan ni lah dia 86. Dulu dia selalu masak, kita macam ada beef curry, chicken vindaloo. Jadi menu sekarang ni pelbagai lah sekarang ni, tak semestinya ayam Belanda. Apa saja. Mak saya pun dulu boleh masak rendang also, but because now dia tak masak already so much. But selalunya kita macam, and then when the ayam Belanda tu sana, dia boleh buat kari dengan dia. But tahun ini kita lain sikit because tak sempat. Tak sempat masak, prepare, because saya berdoa jugalah, dan terima kasih kepada semua yang masih ingat saya, and then I had a lot of work, so I'm very saya berterima kasih kepada semua dan peminat friend, and all of you also, media, radio, TV, everybody, sebab you keep me alive, Thank you. Musik saya. So tahun ni kita
ala-ala Indonesia, Malaysia lah makanan kita. So kita tahun ni kan? saya punya kawan masak, tolong masak, dia masak ayam penyet, buat tempe. Kalau raya ni macam-macam makanan ni. Kalau kita cakap tentang makanan kan, Datuk Francisca, memang takkan habis. Inilah kita buat makanan. Kita ucapkan terima kasih Datuk Francisca. Semoga sambutan Hari Natal tahun ini lebih bermakna, lebih menenangkan dan terima kasih bersama kita di MHI. Thank you. Thank you so much, Datuk. Merry Christmas. Peace, Okay, bye-bye. Bye. Merry Christmas. Ya, saya rasa dapat mengubat sedikit kerinduan anda untuk mendengarkan suara Datuk Francisca Peter. Saya tadi baru nak suruh dia nyanyi lagu Sekadar di Pinggiran. Tapi tak apa, kita simpan untuk nostalgia seni nanti, insyaAllah. Betul. Kan? Okey, kita akan berehat seketika, Fad. Selepas ni, kita memang dah agak lama tak bawa topik. Tapi sangat penting untuk kita pulangkan sedikit nostalgia dan peringatan untuk kita semua waspada COVID-19. Apakah langkah yang perlu kita lakukan? Segalanya di MHI selepas ini. Baru-baru ini, Malaysia dipalit semula dengan peningkatan kes COVID-19. Menerusi data daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mewartakan sebanyak 33,285 kes aktif COVID-19 setakat 23 Disember 2023. Menerusi kenyataan media Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, peningkatan kes baharu COVID-19 bukan gambaran situasi cemas memandangkan penggunaan fasiliti kesihatan termasuk kemasukan ke unit rawatan rapi ICU masih terkawal. Bagi mengelakkan daripada terkena jangkitan, rakyat Malaysia perlu mengambil sikap untuk terus mematuhi prosedur operasi standard SOP. Lensa MHI sempat menuju ke beberapa kawasan tumpuan umum bagi meninjau pengendalian SOP di sekitar Lembah Kelang. Di hentian bas, walaupun ada kawasan terbuka dan tertutup, ada yang mengenakan pelitup muka dan ada juga yang kurang mengambil berat. Pematuhan jarak fizikal juga hanya dilihat di kawasan tertutup. Setelah keluar, duduk bersebelahan pun tidak jadi masalah. Musim cuti sekolah pula dipenuhi dengan kenduri kendara, namun tidaklah menjadi kewajipan untuk mengaplikasi SOP COVID-19 kerana berada di kawasan terbuka atau di luar bangunan. Begitu juga dengan tempat beriadah. Bagi stesen transit aliran masa MRT pula, ramai yang memakai pelitup muka, mengutamakan keselamatan diri dan juga mengurangkan risiko menjangkiti dan dijangkiti COVID-19. Kawasan tumpuan umum merupakan antara lokasi panas penularan jangkitan COVID-19. Dengan varian baharu, ditambah pula dengan peningkatan kes yang cukup ketara. Pengendalian prosedur operasi standard SOP adalah wajar dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat. Tinjauan wartawan kita Asri di tempat awam dan pastinya lama kita dengar perkataan prosedur operasi standard SOP. Dan itu yang perlu kita titik beratkan sebenarnya. Sebab kita tahu pengendalian diri sendiri walaupun dalam keadaan tidak sentiasa diberitahu tentang apa yang perlu dilakukan ketika di tempat awam. Ya, yang kita risau sekarang ni subvarian Omicron kan yang semakin dominan. Contohnya sekarang ni apa nama JN1 dan juga HK3. Betul. Saya percaya dulunya bila ada subvarian Omicron dan sebagainya, kita rasa macam, ini macam lagi teruk dan sebagainya kan. Tapi sekarang ini pun kita harus cakna juga tentang perkara ini. SOP harus dijaga untuk nak mengurangkan penularan COVID-19 ini. Jadi untuk itu, kita nak bersama dengan Dr. Nik Khairul Reza Muhammad Yazin, pakar perubatan kesihatan awam, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih doktor bersama kita pagi ini dan mungkin sebagai satu pembukaan lah, apa yang perlu kita ketahui dan lakukan untuk kes positif COVID-19. Kalau ketika dulu memang ada hari-hari tertentu, bilangan hari yang perlu kita kuarantin. Tapi sekarang ni bagaimana, doktor? Terima kasih, Sofia, Fazli. Sama-sama. Untuk kes yang positif ni, sebelum kita tahu kita ni positif atau tidak, sudah tentu kita melakukan ujian RT-PCR antigen untuk kendirilah. Pada masa ini memang ramai yang menggunakan RT-PCR antigen kendiri. Jadi, sebelum melaksanakan ujian ni, sudah pasti ada sesuatu yang menyebabkan mereka
menggunakan ujian itu. Contohnya ada gejala. So gejala seperti mana? Seperti demam, batuk, sesama atau sakit tekak. Kan? Dan selepas ujian itu menunjukkan keputusan positif, individu ini perlu melaporkan di dalam MySejahtera dan perlu melaksanakan kuarantin kendiri. Dan apabila melaporkan keputusan dalam MySejahtera, MySejahtera akan mengeluarkan satu yang dipanggil perintah pemerhatian dan juga perintah pengawasan di pemerhatian di rumah ataupun Home Surveillance Order, HSO, di mana ianya akan menetapkan tempoh kuarantin selama 5 hari bermula daripada gejala. Dan selepas itu, sehingga hari yang ke-10, individu yang positif ini perlu mengamalkan langkah-langkah pencegahan lah untuk menghindar daripada jangkitan kepada orang lain, seperti selalu memakai topeng muka apabila keluar, dan jika tiada keperluan untuk keluar, tak perlu keluar lah. Sentiasa amalkan kebersihan tangan, cuci tangan dengan sabun dan air, dan juga hand sanitizer, dan waspadalah jika ada bertemu dengan mereka-mereka yang golongan berisiko tinggi lah, supaya tidak menjangkiti mereka. Jangkitilah kan. Apa yang kita risaukan golongan komorbid ni lah kan. Golongan yang berisiko ini. Jadi kalau tadi tu mereka yang ada simptom, mereka memang haruslah duduk dekat rumah 5 hari kuarantin kan. Sekiranya positif. Sekiranya positif lah kan. Okey, yang mana yang kena COVID tu kan, mungkin kawan saya tu kena COVID, saya kontak rapat. Jadi saya ni nak kena buat macam mana? Adakah saya ni harus dikuarantin juga ke? Ataupun bagaimana? Contoh kalau ada kes kontak rapat ni. Okey. So sekiranya seorang itu merupakan kontak rapat pada kes positif tadi. Kita boleh kategorikan kontak rapat ini kepada dua lah. Satu, kontak rapat yang mempunyai gejala ataupun menunjukkan simptom seperti tadilah batuk, demam, sesama, sakit tekak, ataupun kontak yang tidak mempunyai sebarang gejala. So bagi yang bergejala, kita perlu, sebagaimana kes positif tadilah, perlu bila gejala perlu menjalani ujian kendiri RT antigen dan perlu isolate ataupun kuarantin diri sendiri. Apabila keputusan ujian itu adalah positif, maka langkah-langkah sebagaimana kes positif sebelum ini yang saya maklumkan tadi perlu diambil. Tetapi sekiranya negatif, ulangan RT antigen pada hari ketiga perlu dilakukan sekali lagi lah. Dan sekiranya masih lagi negatif dan juga gejala semakin bertambah baik, maka untuk sepanjang 5 hari daripada pendadahan itu boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti di luar. Cumanya kena mengamalkan amalan pencegahan tadilah, supaya sekiranya berlaku kemungkinan ada berlaku jangkitan dapat dikurangkan lagi. Doktor, antara yang hangat diperkatakan oleh para netizen adalah dos penggalak. Kita sedia maklum ada yang mendapatkan 3 dos secara keseluruhannya, dan mungkin ini antara yang menjadi titik penentu adakah kita memerlukan dos penggalak, dan kalau perlu siapa yang orang kata memerlukan dos ini berbanding dengan mereka yang mungkin lebih muda dan sebagainya, yang mempunyai imuniti yang lebih tinggi. So bila kita bercakap berkenaan dengan vaksin COVID-19. So kita ada dos primer dan kita ada dos penggalak. Dos primer adalah kepada mereka yang belum pernah mendapat vaksinasi COVID-19 lah. Manakala bagi dos penggalak, mereka yang pernah menerima dos primer. Dos primer ni adalah dos pertama, dos kedua. Kalau Fazli dengan Sofia ingatlah sebelum ni kan, kita ada dos pertama, dos kedua. Lepas tu kita ada penggalak pertama, dos penggalak pertama dan dos penggalak kedua lah. Jadi pada masa ni apa yang kita titik beratkan adalah kepada mereka yang bergolongan terdiri pada golongan yang berisiko. So yang pertamanya adalah mereka yang warga emas, mereka yang punya komorbid macam Fazli cakap tadi, komorbid seperti darah tinggi, kencing manis, sakit buah pinggang kan, dan juga obesiti. Dan juga mereka yang mempunyai tahap imuniti badan yang rendah ataupun dipanggil immunocompromised. Contoh mereka yang sedang menerima rawatan kemoterapi untuk penyakit kanser, ataupun mereka yang mempunyai masalah autoimun. Dan ketiga golongan ni pada masa ni digalakkan untuk menerima
dos penggalak COVID-19. Okey. Ada juga yang mengatakan bahawa ialah benda ni kan option kan, terpulanglah kepada diri sendiri sama ada mereka ni nak ambil pertama dos penggalak dan sebagainya kan. Jadi macam kita sendiri pun dah ada dos penggalak yang pertama. Jadi yang option yang kedua itu harus dibuat, dia kata mereka ni yang berisikolah dan kalau dah ambil dos penggalak ni bukannya bermakna kita tak kena. Dia mengurangkan sikitlah kan sakit dan sebagainya. Okey, kita nak tahu juga mungkin dari segi peningkatan kes sekarang ini yang semakin berleluasa ini, apakah mungkin faktor-faktornya dan adakah mungkin disebabkan mungkin varian Omicron yang dah makin dah balik ke Malaysia ke atau bagaimana sekarang ni kes COVID-19 ni? So kalau kita tengok pada masa ni terdapat kenaikan kes pada minggu-minggu bermula pada minggu 49, 50 kan, 51, kita sekarang ni pada minggu yang ke-52. So peningkatan ni sebenarnya memang kita jangka. Sebab kita nak tak nak, kita ni memang hidup bersama COVID dah. Dah 3 tahun dah kita dengan COVID ni kan. So memangnya kita perlu bersedia mungkin pada masa hadapan selepas ini akan menurun dan kemudian meningkat balik, itu memang sudah dijangka lah. Dan ada pelbagai faktor lah menyebabkan mengapa berlakunya peningkatan ni. So sebagaimana yang Fazli cakap tadi pun, sebab kita berdepan dengan pelbagai varian-varian baru, subvarian baru COVID-19. Dan SARS-CoV-2 virus ni dia macam organism lain jugalah, dia nak ikhtiar bagaimana nak survive dalam persekitaran kan. So dia mengalami mutasi lah. So dia melahirkan subvarian baru yang mungkin berbeza dari segi behavior dia punya ni. Cuma bila ada subvarian baru ni, mengikut data-data kita sebelum ini, bila ada subvarian baru ni ia adalah salah satu punca menyebabkan berlakunya peningkatan kes. Yang keduanya adalah dari segi amalan kita lah, amalan pencegahan ni kan. Macam saya kata tadi lah, dah 3 tahun semua dah penat, letih kan. Jadi kemungkinan amalan kepada pencegahan kendiri itu menjadi kurang. Contoh sekarang ni dah pelbagai majlis-majlis yang melibatkan pertemuan orang ramai, perjumpaan kan. So ini mungkin menjadi salah satu punca kepada peningkatan kes. Dan satu lagi pada mereka yang pernah dijangkiti sebelum ini ataupun yang kita semua ni yang pernah terima vaksin sebelum ini, pada satu tahap nanti imuniti itu akan menjadi semakin rendah lah, 6 hingga 12 bulan kan. So ini antara punca-punca juga yang boleh menyebabkan peningkatan kes lah pada masa ni. Doktor ada sebutkan tadi disebabkan ada mutasi, menyebabkan adanya subvarian dan sebagainya. Dan kalau kita melihat setakat ini kan, doktor, dengan ada takat hujan yang tinggi, setengah negeri yang ditimpa banjir dan sebagainya, juga musim cuti sekolah. Jadi bagaimana kita boleh mengendalikan supaya kes tidak terlampau melonjak dan kita masih mempunyai satu barrier atau keselamatan di situ supaya angka kita tidak begitu mendadak, doktor? So sebagaimana yang berlaku sebelum ini pun, kita dapati pendekatan yang kita laksanakan sebelum ini berjaya untuk menurunkan kes. Pertamanya adalah tentang langkah-langkah penjagaan kendiri. So saya tak pasti sama ada masih di kalangan kita ni masih ingat lagi tentang 3W. Kalau ditimpa kawasan tu ada banjir, doktor, macam mana kita nak kawal kendiri? So kalau sekiranya ada banjir, sudah tentu mereka akan dipindahkanlah ke pusat-pusat pemindahan sementara, PPS kan. So yang dalam keadaan yang sebegitu, yang serba kekurangan lah kan. Kalau di klinik kita ataupun di tempat-tempat lain mungkin kita ada kemudahan untuk menempatkan mereka yang bekerja dan sebagainya. Tapi di PPS kita dah tetapkan, KKM Kementerian Kesihatan telah pun menetapkan SOP dia, di mana mereka yang bergejala akan diperiksa lah. Kita ada pasukan kita KKM di pusat-pusat pemindahan sementara ni. Dan mereka yang gejala ni diasingkan daripada golongan daripada mereka-mereka yang biasalah, yang sihat kan. Di situ ujian akan dilaksanakan dan sekiranya memerlukan rawatan akan diberi rawatan yang selanjutnya di PPS. Baik, yang terakhir sekali mungkin Dr. boleh kongsikan apa mungkin antara inisiatif dan juga usaha yang diberikan daripada pihak KKM untuk nak membendung penularan kes ini dan saranan kepada mereka yang menyaksikan sekarang ini. Silakan, Doktor.
KKM telah menetapkan 5 strategi lah untuk membendung penularan kes COVID yang meningkat pada masa ini. Okey, 5 strategi itu pertamanya adalah tentang pengesanan kes COVID dan juga pengesanan subvarian baru lah. So KKM ada mengamalkan menggunakan satu sistem yang dipanggil heightened alert system. Di mana dalam sistem ini dia menggunakan 3 pendekatan dan juga 3 indikator lah. So 3 pendekatan ini adalah kejadian kes. Kita pantau kejadian kes melalui bilangan kes per 100,000 penduduk, dan juga yang keduanya adalah kadar keterukan, dan kita melihat kepada kadar kematian, dan yang ketiganya adalah kemasukan ke hospital, melihat kepada kapasiti hospital kita, berapa bilangan penduduk kita yang dimasukkan ke hospital akibat daripada COVID-19 ini. Ini satu sistem, dan kita juga ada pemantauan dengan kita panggil ALI di klinik-klinik kesihatan, iaitu influenza like illness trend, dan juga SARI severe acute respiratory illness di hospital-hospital, untuk melihat sekiranya ada peningkatan, bermaksud kemungkinan ia menjadi proksi kepada peningkatan kes COVID juga. Dan kita juga ada pemantauan air limbah untuk subvarian baru COVID lah. Itu strategi pertama lah. Strategi kedua ialah kita memperkasakan komuniti kita untuk mengamalkan TRIS. Kalau ingat TRIS, TRIIS, TRIS. So TRIS ni sekiranya berjala, jalankan yang pertama tu T, itu test, ujian. So ujian, dan sekiranya positif, lapor dalam MySejahtera, kita panggil report, lapor. Dan yang seterusnya adalah kita kata inform. So inform maksudnya macam tadilah, bagi tahu kontak rapat kita bahawa kita ni positif. Dan sekiranya mereka gejala, mereka perlu menjalankan ujian, dan pantaulah. Sekiranya tak gejala, pantau dulu ada gejala ke tidak lepas ini. Dan seterusnya I sebelum itu adalah isolate dulu, kuarantin dulu, inform, dan lepas itu seek rawatan lah. Mendapatkan rawatan sekiranya semakin gejala semakin teruk atau golongan berisiko, gejala ringan pun mendapatkan rawatan. Perkara-perkara yang kita semua sedia maklum. Dan kita kena mempraktikkan, ini adalah satu bentuk tanggungjawab kita supaya kita boleh menjaga sama sendiri. Kita jaga kita. Betul. Saya percaya anda semua dah tahu dah tentang COVID-19 ni. Kita ingatkan baliklah kepada anda semua. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Nik Khairul Reza Muhammad Yazin, datang bagi berkongsi kita lah tentang kita kena waspadalah tentang COVID-19 ini. Jangan kita pandang enteng, mungkin kita akan terkena, dan kalau kita terkena pun tak apa, kita kena pastikan kita melakukan isolasi. Baik, kita akan berehat seketika. Kembali kita banyak lagi topik yang menarik hanya di Malaysia hari ini. Okey, MHI kini kembali. Kita terus saja nak bercakap tentang skim harga maksimum musim perayaan ataupun singkatannya SHMMP Christmas 2023. Untuk itu, terus saja kita bersama dengan Tuan Aris Mamat, Timbalan Ketua Penggarah Penguasa Pencegahan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Assalamualaikum Tuan, terima kasih datang. Salam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Okey, sebagai permulaan mungkin Tuan boleh kongsikan tentang skim harga maksimum musim perayaan ini, kenapa harus dilaksanakan oleh kerajaan, Tuan? Okey, terima kasih Fazli. Kita Malaysia merupakan satu rakyat yang berbilang bangsa, dan juga kita mempunyai berbilang agama, dan so kita pun menyambut pelbagai perayaan lah, musim perayaan, dan tak kala tu kita dapati bahawa ada keperluan kadang-kadang barang-barang yang diperlukan untuk hidangan musim perayaan berkenaan lah. Dan oleh sebab tu menyebabkan ada permintaan barangan tu untuk barang keperluan perayaan, dan tak kala tu menyebabkan mungkin ada potensi untuk bekalan tu kurang bila permintaan tinggi, dan juga ada potensi untuk harga tu meningkat. Jadi untuk memastikan perkara itu tidak berlaku, maksud kita memastikan bahawa harga itu stabil dan bekalan mencukupi, maka kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan. Jadi skim ini sebenarnya telah dilaksanakan sejak tahun 2000 lagi. Jadi kita mulakan dengan skim ini adalah skim mula dengan Hari Raya Puasa. Jadi tujuan skim ni kita nak memastikan bahawa harga itu tidak melambung tinggi musim perayaan, dan juga untuk memastikan bahawa peniaga tidak mengambil kesempatan untuk untung yang berlebihan. Dan kita nak pastikan bahawa pengguna mendapat barangan dengan harga yang berpatutan. Maksudnya barang tu ada dan harga tu berpatutan. Itu matlamat dia. Okey. Jadi dan juga skim ni kita dah bila dah laksanakan setahun, kita bawa ke tahun 2001 bawa kepada
perayaan Tahun Baru Cina. Dan seterusnya sampai tahun 2004 kepada perayaan Deepavali. 2009 masuk Raya Christmas ni. Ini kita buat. Dan kita pun buat ke atas perayaan Keamatan Gawai. Jadi ini beberapa perayaan yang kita laksanakan skim ni. Tujuan dia untuk menstabilkan harga dan untuk memastikan bahawa pengguna dapat barangan dengan harga yang berpatutan. Baik. Okay. Itulah antara tujuannya pelaksanaan skim ini diwujudkan daripada pihak kerajaan. Okey, bercakap tentang harga barangan sepanjang musim perayaan ini. Okey, mungkin tuan boleh kongsikan juga tentang tahap penguasaannya. Bagaimana? Okey, dari segi penguasaan, kita menggunakan beberapa peringkat lah. Dan kita kena tahu bahawa antara bila kita laksanakan skim ni, peniaga dia bertanggungjawab. Pertama, dia nak memastikan bahawa dia tidak menjual melebihi harga maksimum telah ditetapkan oleh kerajaan. Kedua, peniaga juga perlu meletakkan tanda harga merah jambu untuk ke atas barang-barang kawalan yang telah ditetapkan lah. Dan juga dia memastikan bahawa timbal sukak semua tu digunakan dalam keadaan yang ditetusahkan lah. Jadi dari segi penguasaan ni, kita ada buat pemeriksaan dengan bilangan pegawai kita lebih kurang 2,300 lebih kurang, dan dibantu oleh pemantau harga di seluruh Malaysia. Kita buat pemeriksaan harian di pasar-pasar, basar, di pasar raya, semua buat pemeriksaan. Dan juga kita lihat sama ada peniaga ni patuh ataupun tidak. Yang kita pentingkanlah dari segi pematuhan tu, bukan tindakan kes, nak patuh ataupun tidak. Sebab kalau kita patuh, dia akan menguntungkan peniaga. Betul. Kalau peniaga tak patuh, dia jual harga mahal, peniaga yang akan rugi. Itu aspek dia. Jadi disebabkan tu, kita buat pemeriksaan harian. Dan juga kita ada lihat kepada ada tak aduan-aduan daripada pihak-pihak rakyat lah, aduan. Kita ambil tindakan segera ke atas pelanggaran ni. Dan juga kita buat penyamaran, kita buat opsama, kita pergi ke pasar raya ke semua, tak pakai uniform. Kita nak bagi macam pembeli biasa. So peniaga kena beringatlah bahawa kita tidak tertangkap. Okey. Baik tuan, kita 2 minit lagi ni tuan. Kita mengejar masa sekarang ni. Apakah mungkin barangan yang dikawal bersempena dengan Christmas ini? Sebenarnya Christmas ni kita ada proses dia 5 hari. Kita ada 2 hari sebelum, start 23 sampai 27. 2 hari sebelum, 1 hari masa perayaan dan 2 hari selepas. Ada sebanyak 14 barangan. Berbanding tahun lepas kita ada 11 barangan. Pertambahan 3 barangan. Jadi kita ada lebih 14, termasuk dari daging biri-biri, betulan import, tomato, lada bergala hijau, kita ada kubis bula import, lobak merah, cili merah, ubi kentan import, kita bawang merah besar import, bawang merah, bawang kuning besar, kita ada ayam tua hidup dikawal di Sarawak saja. Dan kita ada untuk kepak ayam, babi hidup, daging babi, daging dan lemak. Ini kita hanya kawal di Sabah dan Sarawak dan Labuan. Ini antara 14 barangan yang kita kawal sekarang. Okey. Ini merupakan tambahan kepada barangan kawalan yang sedia ada, macam minyak masak, gas, semua tu ya. Okey tuan, ada 30 saat lagi ni. Apa tindakan yang dikenakan kalau peniaga ni gagal mematuhi, dan apa saranan tuan? Kalau peniaga gagal untuk ataupun menjual harga melebihi harga maksimum, kalau dia perseorangan, dia boleh didenda sehingga 100,000. Atau penjara 3 tahun, ataupun didenda 50,000. Kalau dia syarikat, didenda sehingga 500,000 ataupun di kompas sebanyak 250,000. Kalau dari segi tidak letak tanda harga merah jambu, perseorangan kenakan 10,000, kompas 5,000. Kalau syarikat dikenaki denda sebanyak 20,000 dan kompas 10,000. Itu antara hukuman yang dikenakanlah. Okey, baik, terima kasih tuan. Jadi kepada peniaga di luar sana tu, ikutlah garis panduan yang telah pun ditetapkan daripada pihak kerajaan agar anda tidak diambil sebarang tindakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Aris Mohamad, Timbalan Ketua Penggarah Penguasa Pencegahan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup. Kita terus saja nak bersama dengan Sofia. Silakan Sofia. Terima kasih. Baik, terima kasih Afad, dan kita terus memecut ke topik yang seterusnya, iaitu mudah faham, senang skor SPM bersama PTTI. Saya memperkenalkan tetamu saya, Puan Siti Farhana Abu Osman, Ketua Pegawai Eksekutif PTTI, lebih dikenali sebagai Miss Farah. Puan
Muhammad Habibur Najar Sazali, Ketua Pegawai Operasi PTTI atau lebih dikenali sebagai Encik Habib, dan juga adik Nur Akil Syamil Muhammad, pelajar PTTI yang bakal menduduki SPM. Ya, pastinya banyak pengisian di sini dan kita ingin terus bertanya kepada Miss Fana sendiri tentang kata peralihan ini daripada COVID-19, yang pelajar yang mungkin sedikit kurang minatnya apabila belajar dan sebagainya. Bagaimana kita meningkatkan rasa minat tersebut dan persiapan PTTI sendiri untuk memastikan mereka ni orang kata bersiap sedia untuk menduduki SPM. Okey, terima kasih Sofia. So saya melihat sebenarnya isu ramai murid-murid di luar sana adalah especially dalam subjek sains tulen, ramai murid-murid di luar sana yang tidak faham konsep asas dalam subjek sains tulen, khususnya dalam subjek matematik tambahan, kimia, fizik dan juga biologi. Jadi di situ bila murid-murid ni dia tak faham, dia menyebabkan menjadi satu penghalang untuk mereka ni naik ke atas pentas, seterusnya membanggakan mak ayah. Jadi apa yang PTTI buat ataupun inisiatif PTTI lakukan adalah kita nak membantu murid-murid ni untuk berjaya di dalam SPM dan juga skor di dalam SPM melalui program-program atas talian yang kita lakukan sejak PKP, dan kita melihat berdasarkan sukses track record yang kita dah bantu lebih daripada 300,000 pelajar di seluruh Malaysia. Kita percaya kita dapat bantu lebih ramai murid di luar sana, khususnya dalam subjek aliran sains tulen. Ini semestinya cara untuk kita melipat gandakan usaha dalam cara yang bijak. Betul. Saya bertanyakan kepada Encik Habib pula, teknik atau pendekatan yang digunakan oleh PTTI sehingga diiktiraf oleh Malaysia Book of Records menghasilkan pelajar SPM paling ramai mendapatkan semua A pada SPM 2022. Alright, thank you Sofia. Pertama sekali saya nak cakap isu ramai pelajar dekat luar sana adalah mereka ni tak minat nak belajar. Because of, sebab apa dia tak minat nak belajar? Sebab dia tak faham apa yang dia belajar tu. So menyebabkan dia akan jadi tak perform lah dalam pembelajaran dia. Okey, dan efek benda ni nampak macam kecil, tapi efek dekat untuk negara kita adalah kita akan kekurangan tenaga-tenaga kerja yang skill workers dan juga professional in the future. Ini menurut statistik yang dikeluarkan oleh KPM, di mana pelajar-pelajar yang mengambil aliran sains tulen semakin tahun semakin menurun. Jadi pendekatan PTTI kami percaya kepada kami nak student tu faham. Bila dia faham apa yang dia belajar, menyebabkan dia ni jadi minat ataupun cintakan apa yang dia belajar tu. Dia punya result dia adalah yang ada di sebelah saya hari ini, iaitu Akil, yang mana hari ini dia dah sambung pelajaran disebabkan minat dia dalam subjek kimia tu. Bila kita ajar dengan passionate, menyebabkan pelajar tu jatuh cinta dengan apa yang dia belajar. Saya suka perkataan tu, jatuh cinta dengan pembelajaran. Dan ada kesilapan skrip tadi, lepasan SPM bagi adik Akil sendiri, ya, sebagai murid PTTI dan mengalami pengalaman tersebut. Apa kelainan yang awak dapat rasakan dengan PTTI dan bagaimana ia membantu awak untuk cintakan pembelajaran? Okey, pada mulanya awal-awal dulu saya masuk just because of dulu ada satu duta yang saya minat lah. Dan saya masuk tu saya saja sebab kawan ajak. Tapi lepas saya masuk tu, saya rasa teknik yang dibawa oleh cikgu-cikgu di PTTI, especially dalam sains tulen, sangat lain. Contohnya macam menemenik ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah singkatan yang dibawa oleh guru-guru PTTI ini sangat berbeza daripada yang saya belajar sebelum ni lah. Dan dia sangat mudah untuk saya ni slow learner dululah. Jadi bila slow learner, kita sebagai seorang slow learner ni mudah untuk catch up apa yang diajar oleh cikgu. Dan alhamdulillah result saya daripada kimia C, bio C, fizik C, dan alhamdulillah dapat A+ dari SPM dulu. Hebatnya dia Akil, nampak tak? Anda dengarkan sendiri bagaimana ia mengubah orang kata cara pembelajaran itu supaya semua boleh mendekati pembelajaran dan mencintainya. Dan balik kepada Encik Habib, ya. Kolaborasi PTTI bersama dengan NTV7, NTV7 untuk program pecutan akhir SPM. Nah, apa antara inisiatif lain yang PTTI sendiri sediakan untuk pelajar yang menduduki SPM bagi tahun hadapan? Adakah terdapatnya program sokongan lain yang bakal diwujudkan ke bagaimana? Okey, untuk saat-saat akhir ni, basically tadi kita lupa nak introduce, PTTI ialah pusat tuition secara atas talian ataupun dalam talian.
Yang mana pembelajaran online ni selalunya orang akan skeptikal dengan pembelajaran online. Cakap, boleh ke faham, boleh ke perform kan? So that's why kita berkolaborasi dengan NTV7 untuk program PTTI Pecutan Akhir SPM untuk kita bawakan online tu ke set studio TV. Nampak tak? Okey, itu yang pertama. And then yang kedua, kita juga sekarang ni untuk ibu bapa yang masih lagi rasa macam sempat lagi ke nak skor anak dia ni, masih sempat ke sebab SPM dah tak lama dah tinggal kurang daripada 30 hari bermula daripada hari ni. So apa yang program yang kita ada adalah Selekoh Saat Akhir yang kita jalankan secara online. Program signature kita yang melahirkan pelajar-pelajar seperti Akil dan juga ramai lagi. Selekoh Saat Akhir. Saya percaya sebagai pelajar pun suka mendengar perkataan tersebut. Itu cara kita bukan jalan pintas tetapi jalan yang lebih bijak. Bagaimana untuk orang kata skor dengan lebih hebat dari SPM ni. Dan 1 minit terakhir ni bagi Miss Fana sendiri, apakah antara pesanan yang ingin disampaikan kepada seluruh pelajar di luar sana dan juga ibu bapa yang mendengar pada ketika ini? Okey, ramai ibu bapa di luar sana yang mungkin rasa risau anak dekat SPM. Jadi saranan saya kepada semua ibu bapa di luar sana, ambil langkah awal ataupun ambil inisiatif yang terakhir ni sebelum kita menyesal result anak kita keluar nanti. Ada masa 30 hari kita fight, kita usaha apa yang termampu di pihak kita supaya bila kita dapat result pada bulan 5, bulan 6 nanti kita tidak menyesal keputusan SPM yang dijalankan nanti. Saya sukakan bukan pelajar sahaja yang fight, tapi ibu bapa pun fight demi anak-anak kita. Itulah pecutan terakhir yang perlu kita lihat di sini. Dan pastinya bagi anda semua saksikan PTTI Pecutan Akhir SPM setiap Sabtu dan Ahad jam 10 pagi di saluran NTV7. Masih tidak terlambat untuk anda skor SPM. Banggakan ibu bapa dan buktikan yang terbaik dengan skor A sebelum menyesal apabila keputusan keluar nanti. Mudah faham, senang skor SPM bersama PTTI. PTTI terbukti melahirkan murid paling ramai mendapat semua A yang diiktiraf oleh Malaysia Book of Records. Layari ptti.my sekarang untuk program Selekoh Saat Akhir SPM. Tuition Better Results. Kita ucapkan terima kasih kepada Miss Fana, Encik Habib dan juga adik Akil Syamil kerana sedia meluangkan masa memberikan kita bukti bagaimana PTTI ini mampu membantu bukan sahaja pelajar tapi ibu bapa untuk membantu anak-anak mereka. Terima kasih kita ucapkan. Terima kasih juga Sofia. Okey, kita akan berehat seketika. Sekembali kita akan bersama dengan Afad untuk segmen yang seterusnya hanya di MHI. Okey, kembali lagi di Malaysia hari ini. Kita terus saja nak bercakap tentang ASB simpan sekarang kemudian senang. Okey, untuk itu terus saja kita bersama dengan Encik Muzaffar Osman, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif Amanah Saham Nasional Berhad ataupun singkatannya ASNB. Okey, saya percaya ramai yang sudah sedia maklum, yang menarik nafas lega dan juga syukur disebabkan ASB minggu lepas dah pun mengeluarkan dividen sebanyak 5.25 sen seunit. Tambahan dulunya 4.65 kan. Saya pasti ramai yang tanda positif lah kan, mereka yang dah pun melabur. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan tentang harapan yang ingin disampaikan kepada pelabur ASNB. Silakan. Okey. So tahun ini kita declare 5.25 kepada semua. Kepada semua. Jadi kita akan mengedarkan lebih kurang 9.8 bilion ringgit kepada 10.8 juta orang. Jadi kami rasa banggalah dapat memberi dividen yang alhamdulillah kompetitif kepada 10.8 juta pemegang unit amanah kami. Jadi kami berharap mereka yang menerimanya di bulan Januari besok terus melabur, terus menyimpan, tunggu dulu, jangan beli kereta baru dulu, simpan dulu. Dan kepada yang bukan ahli kami, population Malaysia ni 30 juta lebih. Jadi ada 20 juta orang lagi yang masih belum menyimpan dengan kami. Bolehlah membuka akaun di mana-mana cawangan kami atau di bank-bank kami. Dan juga kalau malas nak pergi, gunakan app. Jangan tak payah pergi bank, pakai IC semua, ambil gambar dan buka akaun. Jadi terus menyimpan dan insya-Allah selamat dengan kami. Ya, okey. Jadi untuk anda juga bahawa PNB dan juga ASNB ni banyak ataupun dilihat aktif dalam nak memperjuangkan agenda berkaitan dengan celik kewangan. Jadi apa misi utama yang ingin disampaikan kepada penonton, Tuan? Kepada penonton, kami sebenarnya memang sudah berada 40 tahun di Malaysia ni, sejak ditubuhkan. Jadi kami memang
sekarang ni matlamat kami adalah mengukuhkan kedudukan keuangan rakyat, merentasi generasi. Jadi bukan satu generasi, generasi ke generasi, daripada anak, mak, bapa, cucu dan sebagainya lah. Jadi kami selalu mengadakan aktiviti-aktiviti keuangan seperti yang kita buat di Oktober lepas di Minggu Saham di Pulau Pinang, di mana ramai 200 orang telah datang dan mempelajari cara-cara menyimpan dan melabur secara terbuka, fizikal. Kemudian pada masa yang sama kita juga buka kita punya website asmbacademy.com.my, di mana orang kalau malu nak bertanya melawat di sana dan tengok you punya skill, ada yang daripada basic sampai yang sophisticated, dan belajar sana. Belajar dia senang, tengok video saja. Tengok video dan baca. Jadi kami memang memberatkanlah mengenai cara-cara menyimpan, cara-cara melabur, dan juga seperti menggunakan faedah compound, di mana mereka boleh terus melabur dan melipat gandakan dia punya keuntungan. Okey, bercakap tentang kuasa faedah compound ni memang sangat menarik, tuan. Boleh kita nak membincangkan tentang simpanan ataupun pelaburan, mesti akan disebutlah kalau bercakap tentang perkara ini. Jadi macam mana cara yang paling senang untuk nak terangkan kepada masyarakat ni? Okey, dia sebenarnya begini, faedah compound ni tahun ni katalah you ada RM1,000, you dah simpan RM1,000 dan you dapat 5%. Kita bagi 525 lah, tapi untuk kiraan senang 5%. Dapat RM50. Jadi you tahun depan bila kita bagi 5% lagi, kita bagi 5% kepada RM1,050. Bukan RM1,000. Jadi setiap tahun dia akan bercompound kan. Jadi katalah kita tak masukkan duit langsung, InsyaAllah 1,000 tu akan jadi 2,000 dalam masa 14 tahun. Jadi jangan buat apa-apa pun tak apa. Tetapi yang kita galakkan adalah orang sentiasa menyimpan 100 sebulan ke atau 200 sebulan ke, paling kurang RM50 sebulan ke. Gunakan auto labur fungsi kami di dalam app dan terus sahaja masuk setiap bulan. Dan lupakan. Dan insya-Allah dalam masa 10-15 tahun duit anda akan bertambah. Dia selalunya kalau bagus, anak kecil baru dilahirkan, terus simpan untuk dia 100 bulan. Jadi bila dia nak pergi universiti besok, insya-Allah duit dalam dah ada cukup. 14-15 ribu tu ada insya-Allah untuk dia pergi ke universiti. Tak payah nak cari last minute. Orang cakap apa, duit tu dah beranak Betul. Okey, kalau kita bercakap ni memang ramai di antara kita yang dah berazam ni, dah semangat ni kan, nak simpan duit, terutama sekali kalau kita lihat dividen ni pun makin lama makin bertambah dan sebagainya. Tapi mungkin tak cukup disiplin ataupun macam ada gangguan dan juga mungkin ada tarikan oleh diskaun dan juga kita lihat sekarang ada online shopping dan sebagainya. Jadi macam mana pihak ASNB ni nak membantu mereka ni? Ya, saya baru bercerita hari tu. Kita punya competition bukan sebenarnya macam EPF ke ataupun unit-unit trust company yang lain. Saya punya competition adalah kopi. Kopi yang RM15-16 yang orang selalu beli sekarang ni. Jadi tabiat orang sekarang minum kopi, beli RM15-16 kopi, satu kali minum habis. Jadi kami sekarang nak berfikir bagaimana supaya tabiat menyimpan ini adalah satu menjadi tabiat yang lama akan diguna pakai. Jadi macam mana nak orang tak beli kopi terus invest. Jadi kita sekarang kata okey, kalau you nak beli kopi boleh, tetapi tolong invest RM10 seminggu ke, maknanya RM50 sebulan ke, dan gunakan fungsi seperti yang saya cakap je lah, auto labur yang kita telah ada di dalam kita punya app. Bila you masukkan RM10 seminggu atau RM50 sebulan, you akan lupa. Tahu-tahu bila hujung tahun, kita ada banyak juga, 600-700 dalam akaun kita. Jadi itulah satu cara di mana untuk kita mengelakkan gangguan. Orang ni nak beli ni, Shopee nak beli sana ni, shopping. Jadi dengan menyimpan secara tak langsung, kita pun lupa. Yang kita tahu hujung bulan dah tolak. Hujung bulan dah tolak. Jadi senanglah hujung bulan, hujung tahun kita akan nampak, alhamdulillah. Bertambah duit kita. Bertambah duit kita. Tak perasan. Ya, betul. Jadi tak terlambat lagi untuk anda nak menyimpan duit anda dengan ASNB. Jadi terima kasih diucapkan kepada Encik Muzaffar Osman, CEO ataupun pengarah eksekutif Amanah Saham Nasional Berhad ASNB. Okey, kita terus saja nak bersama dengan Sofia. Silakan, Sofia.
Okey, sangat menarik kita masuk tahun depan dengan resolusi untuk meningkatkan pelaburan kita. Apapun bagi topik Rabu ini, eksploitasi anak-anak demi kandungan media sosial. Sedar atau tidak sedar, adakah dilakukan dengan sengaja ataupun itu perkara yang perlu kita atau wajar kita beri perhatian, kita akan bincangkan di MHI. Kita ucapkan terima kasih kepada anda semua dan menjemput Afad untuk berada di sebelah saya. Untuk kita melabuhkan tirai MHI hari ini, Pak. Ya, betul. Kita doakan agar penularan COVID-19 ni taklah berpanjangan sebab saya dan juga Sofia tak nak bila kita bercakap ni kita kena pakai mask. Jadi anda mungkin tak melihat kehandsomean saya dan juga kecantikan Sofia. Alamak, awak je lah yang handsome. Biasa-biasa. Awak jaga diri, kita jumpa esok di MHI. Salam sayang semua. Ya, saya Fazli Fuad. Saya Sofia. Bye-bye. Bye.